Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar murid-murid yang Ustaz kasih sekalian? InsyaAllah pada hari ini kita akan teruskan pengajian kita dalam mata pelajaran Tauhid, iaitu masih lagi juga dalam pelajaran yang pertama mengenai sifat wajib dan mustahil bagi Allah. Alhamdulillah, minggu sebelum-sebelum ini kita telah menyentuh berkenaan dengan sifat wajib bagi Allah, iaitu kaunuhu ta'ala qadiran, yang membawa maksud keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa. Dan kita juga telah menyentuh sifat mustahil bagi Allah bagi lawan kepada kaunuhu ta'ala qadiran, iaitu kaunuhu ta'ala ajizan, yang membawa maksud keadaan Allah Ta'ala yang lemah. Kita tahu dan kita telah fahami bahawa Allah Subhanahu Taala itu sentiasa berkuasa, sangat berkuasa, dan Allah Subhanahu Taala itu tidak bersifat lemah. Yang mana sifat lemah ini adalah sifat makhluk, sifat ciptaan Allah. Allah itu tidak bersifat lemah, bahkan Allah berkuasa atas segala-galanya. Baik. Murid-murid yang Ustaz kasih sekalian, pada hari ini kita akan teruskan lagi pelajaran kita kepada sifat wajib dan mustahil bagi Allah yang seterusnya, iaitu kaunuhu ta'ala muridan. Lawannya kaunuhu ta'ala karihan. Baik, apa itu maksud kaunuhu ta'ala muridan? Baik, sama-sama kita lihat. Kaunuhu ta'ala muridan artinya keadaan Allah Ta'ala berkehendak dan menentukan. Baik, apa yang perlu kita fahami berkenaan dengan Allah Ta'ala berkehendak dan menentukan? Maksudnya di sini ialah Allah Subhanahu Wa Taala itu berkehendak atas segala-galanya. Dia yang boleh menentukan segala-galanya. Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak untuk menjadikan sesuatu, mematikan sesuatu, menghancurkan sesuatu, menghidupkan sesuatu. Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak atas segala-galanya. Contohnya kalau kita tengok tumbuh-tumbuhan, kenapa pokok pisang asalnya warna hijau? Sebab kehendak Allah untuk jadikan dia warna hijau. Kenapa daripada hijau, bila dia dah nak mati, dia bertukar jadi kuning? Atas kehendak Allah juga. Kenapa pula daripada kuning boleh berubah menjadi coklat dan kering? Itu juga atas kehendak Allah. Sebab apa saja yang Allah lakukan itu tidak sia-sia. Ada asbab-asbabnya. Kenapa Allah jadikan sesuatu, contohnya macam daun pisang tadi, daripada segar, tiba-tiba dia jadi kekuning-kuningan, lepas tu jadi coklat, mati. Sebab akhirnya Allah akan gantikan dengan daun yang baharu dan lebih segar. Dan kita pun tahu setiap yang hidup dalam muka bumi ini, tak kiralah apa pun, walaupun makhluk, walaupun tumbuh-tumbuhan, segala ciptaan Allah itu, ia tidak bersifat kekal. Ia akan mati. Baik. Untuk kita mengetahui dengan lebih jelas lagi apa yang dimaksudkan dengan kaunuhu ta'ala muridan, kita lihat firman Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu melalui suratul Buruj ayat 15 dan ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzul 'arsyil majid. Fa'alul lima yurid. Maksudnya apa? Tuhan yang mempunyai arash yang tinggi kemuliaannya, yang berkuasa melakukan segala kehendaknya. Kalau Allah kata aku nak jadikan ni, kun fayakun, jadi maka jadilah. Aku nak dia ni mati hari ni, maka dia mati. Segala-gala yang Allah tentukan itu adalah tepat. Tidak pernah awal, tidak pernah lambat, tetapi ianya tepat. Baik. Kalau kita lihat juga daripada perkara-perkara yang lain berkenaan dengan kehendak Allah, cuba kita lihat apa yang berlaku di sekeliling kita pada hari ini, iaitu berkenaan dengan bencana. Kita tengok Allah jadikan bencana alam dengan tsunami, ribut taufan, puting beliung. Semua ada asbabnya. Kalau kita lihat di Aceh dulu, pada tahun 2000 berapa dulu, yang berlaku satu tsunami besar yang telah menghancurkan bandar Aceh. Ada asbab-asbab dia. Kenapa Allah bagi tsunami? Ianya adalah untuk pengajaran kepada umat manusia yang masih hidup. Allah nak bagi tahu bahawa Allah adalah Tuhan yang sangat berkuasa. Mampukah kita berhadapan dengan tsunami yang sangat besar?
Kalau ombak datang besar, berani kita datang depan-depan ke ombak tu? Takkan berani. Sebab akhirnya kita akan mati. Sebab kita tidak memiliki apa yang Allah ada, iaitu sifat kekal. Kerana yang kekal itu hanyalah pada Allah. Baik, kalau kita lihat berkenaan dengan sifat wajib bagi Allah muridan ini, iaitu berkehendak, lawan kepadanya ialah kaunuhu ta'ala karihan, yang membawa maksud keadaan Allah yang dipaksa. Murid-murid yang Ustaz kasih sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak pernah dipaksa. Tidak ada sesuatu pun yang pernah memaksa Allah untuk melakukan sesuatu, untuk memutuskan sesuatu perkara. Tidak. Segala apa yang Allah jadikan, segala apa yang Allah lakukan itu adalah atas kehendak Allah. Macam kita, kalau kita nak buat sesuatu perkara, kita minta izin mak dan ayah. Kalau Allah tidak perlu minta izin kepada siapa-siapa. Allah terus dia lakukan. Kun fayakun, kun fayakun. Jadi maka jadilah. Berbalik kepada kita sebagai hamba, kalau kita nak lakukan suatu perkara, macam-macam kita kena lakukan. Kalau kita contohlah petang-petang dah balik dari sekolah, kita nak pergi main bola, kita minta izin tak dengan mak ayah nak keluar? Minta izin dulu. Kalau tak minta izin, nanti balik rumah kena rotan. Lagi-lagi balik lewat. Tapi Allah SWT, kalau Allah nak lakukan apa-apa perkara, Allah tak perlukan keizinan sesiapa pun. Dan semuanya adalah kerana Allah dan kehendak Allah SWT. Untuk memperkuatkan lagi berkenaan dengan sifat mustahil bagi Allah ini, iaitu berkenaan dengan keadaan Allah Ta'ala yang dipaksa, kita boleh rujuk dalam surah Yasin ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Maksudnya apa? Sesungguhnya keadaan kekuasaannya apabila ia menghendaki adanya sesuatu, hanyalah ia berfirman kepada hakikat benda itu, jadilah engkau, maka ia terus menjadi. Ni seperti mana yang Ustaz kata, Allah SWT itu kalau dia dah berkehendak akan sesuatu perkara, kun fayakun, jadi, maka jadilah. Tidak ada sesuatu pun yang memaksa Allah untuk melakukan suatu perkara. Akan hakikatnya segala yang berlaku itu adalah atas kehendak Allah. Contohnya kalau kita tengok pada hari ini berlaku kemalangan jalan raya. Kemalangan jalan raya tu bukan satu benda yang dirancang oleh umat manusia, tak. Allah yang berkehendak atasnya. Walaupun kalau kita tengok dalam kes pembunuhan, memang ada orang merancang untuk membunuh, tapi kalau dengan izin Allah orang itu tidak terbunuh, maka orang itu akan hidup. Tapi dengan izin Allah, kalau untuk orang itu pergi meninggal, maka ianya akan terus meninggal. Murid-murid, baik, kita lihat muka surat sebelah, iaitu muka surat 7. Atas sekali, baca, fahami dan fikirkan. Baik. Yang pertama, tiada sesiapa pun yang mampu menghalang semua kehendak Allah. Tak ada. Tidak ada satu pun yang boleh menghalang semua kehendak Allah. Boleh kita halang, contohnya lah, ada orang berada dalam keadaan nazak. Kita nak halang dia daripada mati. Kau jangan mati dulu, kau jangan mati dulu. Boleh ke? Kalau kau nak mati tahun depan baru kau mati, boleh ke? Tak boleh. Ianya semua adalah atas kehendak Allah. Kalau Allah dah kata waktu itu dia mati, maka dia akan mati. Tidak ada sesiapa pun yang boleh menghalang. Tidak ada sesuatu pun yang boleh menghalang. Perginya dia dalam keadaan ataupun pada waktu yang sangat tepat. Tidak awal dan tidak lambat. Baik, yang kedua, Allah bebas untuk melakukan apa sahaja mengikut kemauannya. Macam kita, kalau kita, contohnya macam ustaz dalam kerja. Ada perkara-perkara yang ustaz boleh lakukan dan ada perkara-perkara yang ustaz tak boleh lakukan. Contoh, kalau telah diberi tugasan kepada ustaz sebagai seorang guru untuk mengajar subjek fiqh. So ustaz ajar fiqh aja. Subjek yang lain ustaz tak boleh ajar, tapi ustaz boleh bantu guru-guru untuk mengajar. Tapi kalau Allah SWT, apa saja yang Allah nak buat boleh. Allah tidak tersekat dengan undang-undang.
Tak ada sesiapa pun yang boleh halang untuk Allah melakukan apa-apa perkara. Baik, dan yang ketiga, kita tidak boleh memaksa Allah untuk melakukan sesuatu. Boleh ke kita manusia untuk memaksa Allah? Tak boleh, murid-murid. Sampai bila-bila pun tak akan boleh, kerana Allah itu sangat berkuasa dan Allah itu Tuhan kita yang satu. Baiklah murid-murid yang Ustaz kasih sekalian, moga dengan apa yang Ustaz sampaikan pada hari ini berkenaan dengan sifat wajib bagi Allah dan juga sifat mustahil bagi Allah pada hari ini, iaitu berkenaan dengan kaunuhu ta'ala muridan dan kaunuhu ta'ala karihan. Keadaan Allah Subhanahu Wa Taala yang berkehendak, dan juga yang mustahilnya ialah keadaan Allah Subhanahu Wa Taala yang dipaksa. Ustaz doakan agar kamu semua memahami segala intipati yang telah Ustaz sampaikan pada hari ini, dan jadikan ianya sebagai satu panduan untuk diri kita dalam kita berusaha untuk meningkatkan keimanan kita dan meneguhkan iman kita hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azimi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insya-Allah pada minggu depan kita akan bertemu secara bersemuka di dalam kelas. Assalamualaikum.